Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video pendidikan kesihatan tahun 6. Hari ini kita akan belajar dalam unit 5 cergas dan tegas SK 2.1 kesihatan mental dan emosi. Sebelum tu macam biasa, mohon mohon like, share dan subscribe video saya ini. Let's go. Di akhir PDP nanti, murid akan dapat mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian. Okey, kamu asertif. Okey. Saya nak tukar warna. Kejap. Okey. Ini adalah pola tingkah laku manusia yang telah dibuat kajian oleh seorang doktor. Okey, dia mengklasifikasikan pola tingkah laku ni kepada yang pertama asertif. Ni asertif ni. Okey. Apakah hak asertif? Asertif ni adalah orang yang utamakan hak sendiri dan hormati hak orang lain. Dia utamakan hak sendiri dan hormati hak orang lain. Kalau secara pendiriannya, saya baik, kamu pun baik. Dan secara menang kalah, saya menang, kamu pun menang. Dia ni orang yang adil lah, asertif ni. Dia utamakan hak dia sendiri, dia pentingkan dan juga hormati hak orang lain. Yang kedua, pola tingkah laku manusia digolongkan kepada agresif. Okey. Dia utamakan hak sendiri, ketepikan hak orang lain. Dia pentingkan hak dia dan dia ketepikan hak orang lain. Asalkan hak dia tercapai, tak apa. Orang lain tak tercapai, tak apa. Okey. Dia macam secara pendiriannya, saya baik, kamu jahat. Saya seorang je baik, kamu jahat. Saya seorang je menang, kamu kalah. Macam tu. Okey, satu lagi ialah pasif. Orang yang pasif ni, dia ketepikan hak sendiri, dia utamakan hak orang lain. Contohnya, kalau dia berkawan, dia tak makan tak apa, janji kawan dia makan. Macam itulah. Saya jahat, kamu baik. Dan saya kalah, kamu menang. Dia utamakan orang lain. Jadi, kamu tergolong dalam golongan yang mana? Asertif, agresif ataupun pasif? Okey, ciri-ciri utama asertif. Tadi sikit je, sekarang ni ciri-ciri utama asertif. Dia menyatakan pendapat secara terus terang. Kalau dia ada pendapat, dia akan nyatakan secara terus terang. Dia kalau ada pendapat, dia akan nyatakan terus. Dia tak ada selindung-selindung. Yang kedua, dia juga menghormati idea, keperluan dan perasaan orang lain. Dia hormat idea, keperluan dan perasaan orang lain. Seterusnya, dia juga bijak meluahkan perasaan dan kepentingan dirinya. Cara dia menyatakan pendapat ataupun perasaan itu secara bijaksana. Seterusnya, tidak mudah dipergunakan orang lain. Kalau orang macam nak guna-gunakan dia tu tak dapat lah. Bukan senang. Kalau orang nak mempergunakan, bukan nak tolong, macam nak guna-gunakan dia tu tak dapat. Bukan senang. Yang terakhir ni, dia menyuarakan perasaan tanpa bertindak agresif. Dia bijaklah menyuarakan perasaan dia. Kalau dia nak marah pun, dia nak apa pun, dia buat secara bijak. Itu adalah ciri-ciri utama asertif.
Seterusnya ni, peranan kemahiran asertif ni. Kenapa kita kena belajar? Kenapa penting asertif ni? Sebab yang pertama adalah untuk mengatakan tidak kepada perkara negatif. Kita kena tegas dalam mengatakan tidak kepada perkara negatif. Contohnya kawan kita ajak isap rokok, kita katakan tidak, saya tidak mahu. Terus nyatakan tidak, tak ada nak berolak dalih. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Kita kena hargai diri sendiri dan juga orang lain. Kita tak boleh nak hargai diri kita saja. Kita kena hargai diri orang lain juga. Dan membuat keputusan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kalau tak faham ni tak apa, nanti ada contoh-contoh yang berkaitan. Jenis kemahiran asertif. Dia ada dua jenis kemahiran asertif ni. Satu verbal ataupun lisan. Satu lagi non-verbal. Non-verbal, bukan lisan. Apa itu verbal? Mari kita tengok. Okey, yang verbal ni adalah komunikasi yang melibatkan pertuturan. Tak nampak ni. Dia sebagai medium. Tukar color lagi kejap. Sebagai medium penyampaian maklumat. Kita tekankan kat sini aspek perbendaharaan kata. Pembendaharaan kata ni pemilihan perkataan lah. Kecepatan, intonasi suara, singkat dan jelas serta masa yang sesuai amat dititik beratkan. Itulah kemahiran bila kita nak bercakap, nak menyatakan perasaan, nak memberi idea. Aspek-aspek ini kita titik beratkan. Ini kita kena mahir lah. Macam mana nak mahir? Kena belajar. Kena sentiasa belajar. Okey, seterusnya non-verbal ni, maklumat disampaikan tanpa kata-kata. Dia tak cakap pun tapi dia maklumat tersampai. Macam mana? Kita gunakan ekspresi wajah. Kita buat mimik muka ataupun pandangan mata. Pandangan mata ni kita jeling ke, kita bulatkan mata ke, ataupun secara sentuhan. Macam kita sentuh bahu dia. Tak suka buat macam ni. Kedudukan tubuh badan. Kedudukan tubuh badan ni contohnya macam ada orang nak cakap kita, lepas tu kita tak suka dia, kita pun paling pelan-pelan ke tempat lain. Itu pun salah satu kemahiran asertif. Dan gaya berjalan. Cepat, perlahan, kinja-kinja, terlompat, itu menunjukkan sesuatu. Serta gerak isyarat. Gerak isyarat ni macam isyarat tangan ke, bahu ke, dan semua yang berkaitan lah. Okey, seterusnya. Mari kita kaji. Ada dua orang murid ni. Daripada buku teks saya ambil. Analisis ciri-ciri yang dipamerkan oleh kedua murid ini. Murid ini adalah ikon sekolah mereka. Murid-murid ini adalah ikon sekolah mereka. Yang pertama ni ialah Gana. Dia ialah kapten pasukan hoki. Beliau positif dan tepat ketika memberikan arahan. Nampak tak? Ini adalah ciri-ciri asertif. Bijak menghargai sumbangan setiap ahli pasukan. Ini kategori menghargai orang lain. Tegas menyatakan pendirian dan menghormati dan dihormati semua pemain. Gaya kepimpinan asertif Gana ialah faktor utama pasukan hoki sekolah menjadi juara peringkat daerah. Nampak tak kepentingan kemahiran asertif? Kemahiran asertif yang ditunjukkan oleh Gana ialah ketepatan bahasa lisan. Bila dia bagi arahan, tepat. Lepas tu rentak bicara tu tegas, nada suara tegas. Jadinya semua ahli pasukan tak berkecil hati, boleh terima arahan dengan baik dan menjadikan pasukan hoki sekolah mereka menjadi juara peringkat daerah. Nampak tak? Itulah kepentingannya kemahiran asertif. Seterusnya kita tengok Dennis. Dennis ialah kapten pasukan head debat. Beliau berkomunikasi dengan kesan menerusi
pandangan yang berfokus. Bila dia berdebat, dia pandang juri ke, dia pandang peserta, berfokus. Lepas tu postur yang betul. Postur ni kedudukan badan. Dia tak membongkok, dia tak ke belakang, tak kiri, tak kanan. Dia berdiri tegak sahaja. Itu ialah postur. Lepas tu ekspresi muka yang tegas dan juga penampilan diri yang meyakinkan. Ini semua adalah non-verbal. Dia cuma bagi pandangan, postur, ekspresi dan penampilan diri yang meyakinkan. Gaya komunikasi asertif Dennis ialah faktor utama pasukan debat sekolah menjadi juara peringkat negeri. Benda-benda ni penting. Okey, kemahiran asertif bukan verbal yang dimiliki oleh Dennis ialah hubungan mata, postur dan ekspresi wajah ni. Ini ialah non-verbal, bukan verbal. Okey. Seterusnya, keputusan tepat, tindakan berhemat. Okey, mari kita baca satu tag ni. Tag ni saya ambil daripada buku tag. Dalam hubungan kita dengan ahli keluarga dan rakan, emosi banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan bertindak. Kemahiran asertif dapat membantu kita membuat keputusan dengan bijak. Tingkah laku akan terkawal menerusi tindakan-tindakan yang cermat. Kesannya, kita akan saling menghormati antara satu sama lain. Rajah di bawah menunjukkan kepentingan kemahiran asertif dalam 3 situasi asas pengurusan emosi. Jom kita tengok. Okey, ini ada 3 situasi. Okey, situasi 1, 2 dan 3. Mari kita bincang satu persatu. Kita tengok yang pertama. Situasi pertama, kalau kita tengok berdasarkan gambar yang kita lihat dan dialog kita baca ni, kita lihat budak perempuan ni sedang meluahkan perasaan kepada budak lelaki itu. Okey, ini maksudnya budak perempuan ni ada kebolehan meluahkan perasaan. Okey, keputusan tepat kat sini, dia berani berterus terang tentang perasaan sendiri. Okey, budak perempuan ni lah. Okey, tapi budak lelaki tu ada tindakan berhemat. Dia menolak dengan cara yang baik dan berhemat. Maknanya tidak menyakiti hati dan perasaan lah. Tengok cara dia jawab tu bagus lah. Saya juga suka awak sebagai kawan. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Okey, ini ada sekumpulan pelajar sedang berbincang tentang sesuatu. Kat sini kebolehan dia ialah kebolehan menyatakan pendapat secara terbuka. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Okey, keputusan tepat menerima pendapat daripada rakan-rakan lain dalam perbincangan yang diadakan. Maknanya masing-masing ni memberi pendapat dan menerima pendapat. Okey, tindakan berhemat, dia menyatakan pendapat dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sopan dan tidak menggurui perasaan. Kalau awak baca bila dia berbincang ni, dia menggunakan perkataan dan ayat yang sopan, tidak menggurui perasaan ahli mesyuarat yang lain, ahli perbincangan yang lain. Itulah untuk situasi yang kedua. Situasi ketiga, ada sekumpulan murid sedang menyatakan kebolehan mempertahankan hak individu. Dia kata hapuskan buli. Keputusan tepat kat sini ialah
berani menyatakan pendirian menentang perkara tidak baik. Dia berani. Bila benda tu tidak baik, dia berani menyatakan itu tidak baik. Tapi yang bagusnya juga, cara mereka menyatakan tu dengan menggunakan tindakan berhemat, menyatakan pendirian dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sopan tapi tegas. Macam inilah, hapuskan buli. Sopan kan, tak ada benda-benda yang mengarut tapi tegas. Inilah yang kita nak, tujuan kita belajar tajuk ni. Okey, sampai sini kelas kita hari ini. Tugasan, link tugasan ada disediakan di ruangan description di bawah, dan juga saya akan sediakan di grup WhatsApp. Okey. Okey, terima kasih semua. Sampai sini saja kelas kita hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Bye-bye.